Buletin Didik 8 November bersama saya Noalifah Ghani. Assalamualaikum dan salam hormat. Semua sekolah di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Melaka mula dibuka sepenuhnya hari ini. Ia membabitkan kemasukan murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 bagi sekolah rendah kelas peralihan, tingkatan 1 dan 2 bagi sekolah menengah. Susulan itu, rutin harian seperti bangun awal pagi dan siapkan kelengkapan sekolah kembali menjadi kebiasaan, terutamanya buat murid-murid dan ibu bapa. Tinjauan di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail I di Ibu Negara mendapati prosedur operasi standard SOP dipatuhi dan kebanyakan murid teruja untuk kembali ke sekolah. Oh, tak boleh tidur semalam. Excited nak pergi sekolah. So bangun pagi memang senang sungguh hari ini. Buat lama sangat dah tak pergi sekolah. So far kita orang memang selalu dapat update daripada cikgu. So cikgu semua macam update kita orang what is the SOP semua. So I think the SOP yang diorang buat is actually good lah. So ada penjarakan, kelas pun memang jauh-jauh. Ada ibu bapa yang mengambil inisiatif membuat ujian kendiri COVID-19 terhadap diri mereka dan anak-anak sebelum sesi persekolahan bersemuka bermula. Kita dah prepare dia daripada minggu lepas lah, sebab ada setengah kawan dia yang dah masuk minggu lepas kan. Jadi kita dah start prepare dia untuk bangun pagi dan Alhamdulillah hari ini dia mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh kita kan. Jadi bangun lagi earlier than usual. Dari expected dan dia nampak excited lah untuk masuk sekolah hari ini. Alhamdulillah. Anak Alhamdulillah sebab dia memanglah nak pergi sekolah kan. Dia ada rasa seronok lah nak pergi sekolah. Jadi semuanya mudah lah. Sebab kat rumah kan relax sangat kan. Tapi it's a good environment lah for the kids to learn. Dan kita pun ambil inisiatif sendiri, buat sendiri ujian rapid test tu. So dalam kelas dia pun semua ibu bapa buat untuk anak-anak. So kami pun lebih confident lah. Dalam pada itu, ibu bapa turut dilihat mematuhi SOP dan tidak berlaku kesesakan di hadapan sekolah. Di Terengganu, pembukaan sesi persekolahan bersemuka sepenuhnya nyata menggembirakan murid. Bagi ibu bapa, rutin menghantar anak mereka ke sekolah kini bermula. Seawal jam 6 pagi lagi, anak-anak mereka dikejutkan. Ada antara mereka yang sukar bangun pagi setelah lama tidak bangun awal untuk ke sekolah. Ada pula yang terpaksa memakai seragam sekolah yang sendat. Kita kejut daripada pukul 6.30 hari, molek bangun. Selalunya kan lagi biasa, susah sikit nangis lah. Dah pun mari sekolah lah. Padahal duduk rumah belakang tu je. Belakang Wisman betul-betul. Hari ni macam excited lama tak jumpa dengan saring, lama tak jumpa dengan cikgu. Apa ni persediaan macam mana? Baju muat lagi ke? Baju muat lagi, kasut lah. Mungkin rasa ketak sikit. Muka-mudak kan mudah nak besar kan. Sudah semestinya belajar kat sekolah lebih baik lah daripada PDPR sebab dia tak boleh berinteraksi dengan cikgu secara betul kan. Kalau tak faham, tak boleh nak tanya. Itulah waktu sebenarnya waktu keburukan dan kebaikan juga. Ada kebaikan, ada keburukan dia berlaku. Kebaikan yang mana? Kebaikan yang mana? PDPR ni. PDPR tu anak kita lebih mahir dalam media sosial lah. Guru Besar SK Tengku Ampuan Mariam di Kuala Terengganu, Muhammad Jalani Mat Desa, memaklumkan 40 orang guru sekolah tersebut sudah lengkap menerima vaksin. InsyaAllah bagi pihak sekolah akan sentiasa mematuhi garis panduan SOP yang disediakan oleh KPM. Jadi ibu bapa janganlah runsing tentang keberadaan anak-anak di kawasan sekolah. Dan insyaAllah seperti yang saya kata tadi, semua guru-guru telah pun mencapai 100% vaksinasi. Jadi sama-sama kita berdoa dan semoga keselamatan dan kesihatan anak-anak terjamin ketika berada di dalam sekolah. InsyaAllah. Seramai 145,976 pelajar di Terengganu memulakan sesi persekolahan secara bersemuka siang tadi. Jumlah itu membabitkan kemasukan 66,202 murid tahun 1, 2 dan 3 serta 35,450 pelajar tingkatan 3 dan 4. Pengoperasian institusi pendidikan bawah KPM di negeri Kedah, Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah mengikut ketetapan pengoperasian fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN bermula pada 21 dan 22 November. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, ia melibatkan kehadiran murid tahun 1 hingga tahun 6 di sekolah rendah serta kelas peralihan dan tingkatan 1 hingga tingkatan 4 di sekolah menengah.
Pengoperasian ini juga merujuk kepada institusi pendidikan swasta yang berdaftar di bawah KPM bagi kategori sekolah dan kategori PUSA. 5 November lalu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein memaklumkan peralihan fasa 3 kepada fasa 4 PPN bagi negeri Kedah, Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah berkuat kuasa hari ini. 3 pelajar Kolej Vocational Keningau muncul juara persembahan puisi di Festival Seni Antarabangsa Fest Art TM Romania. Dan festival yang berlangsung secara maya itu dianjurkan Live Muse Art Society of Arts pada 21 sehingga 31 Oktober lalu. 3 pelajar jurusan pendidikan awal kanak-kanak Aldi Diani Alexander, Saidatul Najwa Merjim dan Nurul Atira Quentin tidak menyangka persembahan puisi bertajuk Borneo Poetry membawa kejayaan kepada mereka. Pemilihan 3 puisi tradisional itu mengisahkan mengenai makhluk-makhluk mitos yang merupakan sebahagian daripada kepercayaan kuno masyarakat dahulu kala. Aldia Diani Alexander menyampaikan puisi bertajuk Bele-Bele yang bermaksud orang-orang dan ianya menerangkan ciri-ciri fizikal dan perasaan seorang makhluk ajaib yang badannya diperbuat daripada jerami padi. Saidatul Najwa mendeklamasikan puisi bertajuk Ngakak yang menceritakan asal-usul makhluk mitos yang ditakuti ramai kerana ia selalu mengilai di waktu malam. Nurul Atira pula mempersembahkan puisi bertajuk Galap yang memuji kemahiran, kebijaksanaan dan kecantikan makhluk air yang boleh menyerupai gadis cantik apabila berada di permukaan. An eye without a single eyebrow, an arm without a proper elbow. Sebagai usaha mengangkat karya bahasa Melayu, Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menganjurkan program Semarak Puisi. Program yang berlangsung secara atas talian mengangkat tema mengilham harapan mencipta masa depan. Ini pertarungan bukan beradu kudrat kekuatan, tetapi menguji bijaksana dan ampuh. Program Semarak Puisi turut menampilkan sastrawan negara Datuk Seri Dr. A. Samad Said, Datuk Dr. Zurina Hassan dan Datuk Rahmah Syari. Penganjuran kali ini melibatkan kerjasama antara Dewan Bahasa dan Pustaka serta Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Objektif pertandingan adalah mewujudkan rasa cinta warga kampus dan masyarakat melalui seni berbahasa, khususnya puisi, sekaligus memupuk minat terhadap bahasa dan sastra Melayu. Menurut Timbalan Naib Chancellor UKM, Datuk Profesor Osman A. Karim, program ini bertujuan menggalakkan kajian serta penyelidikan dalam kesusastraan Melayu. Semarak Puisi UKM berlangsung semalam secara langsung di media sosial UKM, DBP dan JKKN. Awang menyongsong senyum di pundak petang, mengabarkan riak yang kandas di... Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menjelaskan varian Delta Plus yang didakwa sudah memasuki negara ini masih dikategorikan sebagai varian dalam siasatan VUI. Di mana kebolehjangkitan, terutamanya kebolehjangkitan tanpa bergejala adalah sedikit lebih tinggi daripada varian Delta asal, tetapi dari segi severity ataupun dari segi tahap gejala itu tidak lebih teruk daripada varian Delta. So masih lagi dalam siasatan dan masih lagi dalam pemantauan. Subvarian itu dilaporkan menjangkiti 2 pelajar yang baru pulang dari United Kingdom. Ujian saringan pertama mereka di pintu masuk antarabangsa Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 Oktober lalu didapati negatif. Ujian caritan RT-PCR terhadap 2 pelajar itu bagaimanapun positif pada sampel kedua ketika tempoh kuarantin.
94.8% populasi dewasa atau lebih 22.1 juta individu sudah melengkapkan vaksinasi COVID-19 setakat semalam. Mengikut laman sesawang COVID Now, 97.4% atau lebih 22.8 juta individu bagi populasi dewasa menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Keseluruhannya 75.2% atau lebih 24.5 juta individu di negara ini termasuk golongan remaja telah lengkap vaksinasi COVID-19. Vaksinasi harian semalam pula mencatat 38,027 dos. Manakala bagi golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun, 74.9% atau lebih 2.3 juta individu telah lengkap vaksinasi. Sejumlah 506,236 dos penggalak pula telah diberikan setakat semalam. Keselamatan aktiviti air menjadi tumpuan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang mahu mencapai tahap sifar lemas atau sekurang-kurangnya menurunkan angka kematian akibat kes itu. Melihat pada rekod JBPM dari awal tahun sehingga bulan lepas, kes kematian akibat lemas adalah tinggi 3 kali ganda lebih tinggi iaitu melebihi 100 kes berbanding disebabkan kebakaran sebanyak 65 kes. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata kebanyakan kes kematian akibat lemas melibatkan pelajar dan belia berusia 9 hingga 39 tahun. Justru JBPM akan memperluaskan latihan renang dalam kalangan pelajar sekolah ke seluruh negeri selepas program dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM yang sebelum ini dilaksanakan di Putrajaya terhenti akibat pandemik COVID-19. KPM sebenarnya setuju, tetapi kita habiskan Putrajaya dulu baru kita pergi kepada negeri-negeri lain. Oleh kerana lockdown ini kita yang sekolah pun tutup. Kerana kita even berbincang dengan PBT untuk menyediakan public swimming pool untuk mengajar budak-budak ini. Jadi kita bekerjasama dengan KPKT di bawah JKT. JKT ada PBT. Setiap PBT dia ada public swimming pool kan. Kita minta blok kan 1-2 hari mungkin untuk mengajar tentang keselamatan di air. Tambahnya, latihan itu bukan mengajar kemahiran berenang semata-mata tetapi turut melibatkan cara menyelamatkan diri sewaktu berada di dalam air dengan menggunakan bahan yang ada di sekeliling seperti dahan kayu atau botol-botol hanyut. Kita adalah keluarga Malaysia Prihatin. Tanggungjawab kita adalah memperkasakan keluarga dan komuniti. Kita boleh menegur dan ditegur. Tolong pakai pelitup muka betul-betul ya. Oh, yalah mak. Minta maaf ya. Jaga jarak ya. Oh, okey mak. Cuci tangan menggunakan air dan sabun ataupun sanitasi tangan. Baik. Ingat, kita keluarga Malaysia Prihatin. Kalau bukan kita yang mengingatkan keluarga kita dan komuniti, siapa lagi? Menjadi medium hiburan serta permainan tradisional nelayan ketika musim tengkujuh sejak zaman Johor Riau, permainan jong kini semakin pupus di telan zaman. Sedar akan situasi itu, usaha memelihara tradisi pembuatan jong kini diteruskan Muhammad Lazim Atan di Pulau Tanjung Surat, Kota Tinggi, Johor. Jong adalah sampan kecil yang diletakkan di bahagian layar dan dibiar bebas di tengah laut mengikut arah angin. Permainan tradisional perahu layar itu semakin jarang dilihat. Si turun-temurun penduduk Pulau Tanjung Surat, jong mula popular di Kota Tinggi sekitar 1940 dalam kalangan nelayan yang tinggal di pesisir pantai. Dihasilkan menggunakan kayu ringan seperti kayu pulau, proses mengukir rangka jong mengambil masa sehingga 15 hari untuk disiapkan. Kesempurnaan penghasilannya ditentukan melalui kebolehannya meluncur laju mengikut arah angin ketika dilepaskan di permukaan air laut. Bagi Muhammad Lazim, pembabitannya dengan permainan tradisi itu bermula apabila cuba membaiki jong bapanya 40 tahun lalu. Alhamdulillah pada ketika itu dapat jugalah mana sambutan walaupun tak banyak, baru 15 biji aja dapat kata orang dihidupkan kembali jong ini. Bukan sekadar permainan tempatan, jong juga telah berjaya mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa dengan merangkul pelbagai kejuaraan. Ia kini menjadi simbolik Pulau Tanjung Surat selain dijadikan produk kraf tangan tempatan. Permainan ni dah ramai orang tak main.
Di Malaysia cuma ada Tanjung Piai dengan Tanjung Surat. Jadi benda tu rare, tetapi banyak negara-negara lain seperti Singapura, Selatan Filipin, Indonesia main benda ni. Jadi wakil kat Malaysia ni tak ada. Kita pernah juga pergi ke Singapura, ke Indonesia, Batam. Jadi permainan Jong ni international. So kalau boleh kita nak ramai lagi orang tahu pasal Jong ni lah. Ke laporan sukan, sekiranya tidak mengalami kecederaan, mampukah Lee Zijia menundukkan lawan dari Singapura, Loh Kian Yew pada aksi final badminton terbuka high-low di Jerman semalam? Itu antara persoalan yang diutarakan selepas pemain nombor 1 kebangsaan itu menarik diri gara-gara kecederaan belakang. Namun berdasarkan persembahan Zijia yang juga ranking ke-8 dunia sebelum ditimpa kecederaan pada set penentuan, dia nyata berdepan kesukaran menentang pencabar yang hanya menduduki ranking ke-39 dunia itu. Meskipun menang pada set pertama, Lee Zijia terpaksa berhempas pula selepas menamatkan permainan 21-19. Set kedua terus memperlihatkan kelemahan Zijia dengan kerap membuat kesilapan sendiri apabila asalkannya berjaya dibaca Kian Yew. Kian Yew menang mudah 21-13 pada set kedua untuk mengheret aksi ke set penentuan. Ketinggalan 12-17 pada set penentuan, Zijia akhirnya menarik diri. Dia dilihat suka melakukan pergerakan selepas mengalami kecederaan belakang. Dan kejuaraan milik Kian Yew, pemain berusia 24 tahun kelahiran Pulau Pinang itu. Ini kekalahan kedua Zijia kepada Kian Yew selepas tumpas pada aksi pusingan pertama di terbuka Perancis minggu lalu. Apa sekalipun, kekalahan terbaru Zijia dan prestasi semasanya yang tampak hambar seharusnya membuka mata Persatuan Badminton Malaysia untuk melakukan sesuatu selepas penampilan terpuji menjuarai saingan seluruh England pada Mac lalu. Bola sepak Piala Malaysia. 4 perlawanan berlangsung malam semalam membabitkan kumpulan A dan B paling mencuri tumpuan kemarahan Sarawak United ke suku akhir menyingkirkan Sri Pahang FC untuk melengkapkan dua pasukan kumpulan A layak ke 8 kelompok terbaik. Meskipun masih berbaki satu perlawanan, Sri Pahang FC dan Penang FC terpaksa akur laluan ke suku akhir sudah tertutup. Tumpuan kini terarah kepada Kuala Lumpur City dan Sarawak United untuk penentuan juara kumpulan pada aksi terakhir Rabu ini. Apa yang pasti, Sri Pahang harus menyalahkan diri sendiri gagal memanfaatkan kelebihan di Stadium Darul Makmur Kuantan menentang Sarawak United. Meskipun mendahului pada minit ke-14 menerusi Kenny Atiu, Pahang tidak berupaya mengekalkan penguasaan membolehkan Sarawak menyamakan kedudukan menerusi Sandro da Silva pada minit ke-41. Perlawanan tambah rancak pada babak kedua dan Abdul Rahim Abdul Razak memastikan kemarahan Sarawak ke suku akhir apabila menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Pada satu lagi perlawanan kumpulan A, Kuala Lumpur City memastikan tiket ke suku akhir selepas menewaskan Penang FC. Gol tunggal menerusi sepakan penalti Roman Morales pada minit ke-38 sudah memadai buat pasukannya meneruskan kemarahan. Sekiranya menundukkan Sri Pahang pada perlawanan terakhir Rabu ini, gelaran juara kumpulan sah milik Kuala Lumpur FC. Sementara itu, pada saingan kumpulan B selepas mara awal lagi ke suku akhir, Terengganu FC mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan. Selangor FC kekal di tangga kedua sambil Perak FC terus gagal meraih kemenangan berbaki satu perlawanan. Terengganu meraih mata ke-15 selepas menundukkan Selangor FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Minit ke-15, Faizal Halim meletakkan pelawat di depan menewaskan penjaga gol kebangsaan Khairul Azan Khalid. Dan 18 minit terakhir permainan menyaksikan saingan tambah rancak. Jordan Mintah menjaringkan gol kedua Terengganu FC pada minit ke-72. Meskipun Selangor berjaya merapatkan kedudukan 11 minit kemudian, Mintah memastikan kemenangan 3-1 Terengganu FC apabila menjaringkan gol kedua peribadinya pada minit terakhir perlawanan. Pada satu lagi saingan kumpulan B, Perak FC terus kempunan mencipta kemenangan beraksi di gelanggang sendiri menentang Kuching FC. Tuan rumah akur dengan gol tunggal pelawat. Jaringan kemenangan Kuching FC dijaringkan Rafiq Shah pada minit ke-71. Bagaimanapun, perlawanan itu sekadar pelengkap jadual dengan kedua-dua pasukan sudah tersingkir dalam perebutan ke suku akhir.
Masih perkembangan bola sepak, kejohanan bola sepak wanita Kuala Lumpur KLWFC yang bermula semalam dilihat satu inisiatif sebagai permulaan memartabatkan dan mencungkil bakat pemain wanita negara. Kejohanan membabitkan penampilan 6 pasukan dengan format Liga 1 Pusingan akan berlangsung selama 8 minggu. 6 pasukan yang bertanding ialah Setiawangsa Rangers FC, Dino Love FC, KL Sunbears, Hypernova Girls, Catalan FC dan Wonder Girls FC. Berlangsung semalam, 2 perlawanan yang menyaksikan pertemuan Setiawangsa Rangers FC menentang KL Sunbears dan Dino Love FC bertemu Wonder Girls FC. Satu usaha yang saya rasa patut diberikan satu penghargaan kerana bola sepak itu sendiri bukan kata dah cukup unggul, tetapi dengan menaikkan wanita dalam bola sepak ini satu usaha yang sangat bagus dan satu inisiatif yang sangat bermakna kepada FM juga. Antara yang menarik, saingan yang berlangsung selama 8 minggu ini turut mempunyai statistik perlawanan dan pemain selain mempunyai rakaman aksi tumpuan setiap perlawanan. Kita mengangkat bola sepak lelaki seperti Liga M5, M4, M3. Jadi cadangan saya juga kepada semua pihak agar kita dapat perkasakan bola sepak wanita seperti bola sepak lelaki dengan wujudnya liga-liga komuniti di negeri Kuala Lumpur dan negeri lain ini diangkat sama liga komuniti dia dan mendapatkan pendedahan dan publicity yang sama agar liga ini mendapat perhatian dan bola sepak wanita perlu bermula dari sekarang. Penganjur juga berharap kejohanan satu penjenamaan yang baik untuk menarik penaja dan sektor korporat untuk sama-sama membangunkan bola sepak wanita. Seterusnya memberi ruang buat kelab komuniti membuktikan kemampuan masing-masing. Visual aksi luncur mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.